Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adal amanah, ballagha risalah wa kasyafallahu bihil ummah wa jahadallahu fi haqqi jihadihi hatta atahul yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi pertama sekali saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pensyarah saya iaitu Ustazah Wan Hasmah Laili binti Wan Hamad, dan tidak lupa juga kepada sahabat-sahabat saya, sahabat sekumpulan saya iaitu Ustaz Syahrimi dan Ustaz Hamdan bin Abdullah. Okey. Pada hari ini, saya ingin membentangkan tentang pentaksiran di dalam pendidikan Islam bagi subjek PIMK 2082R. Okey. Jadi kita teruskan dengan pentaksiran. Okey, pengenalan pentaksiran iaitu pentaksiran bermaksud merupakan satu alat ataupun teknik ataupun prosedur untuk memperoleh maklumat yang dikumpulkan bagi penambahbaikan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam sebuah bilik darjah. Okey. Pentaksiran ini dia ada banyak jenis iaitu formatif, sumatif. Okey. Jadi kita teruskan dengan isu pentaksiran di dalam pendidikan Islam. Okey. Di sini saya hanya nyatakan satu isu iaitu isu tahap penguasaan bacaan Al-Quran di kalangan murid sekolah rendah. Okey. Di sini saya membawa 4 permasalahan utama iaitu waktu, kekangan guru, kekurangan guru, pelajar dan faktor keluarga. Okey, bagi kekangan waktu, masa yang diperuntukkan terlalu singkat iaitu bagi mata pelajaran tasmek diperuntukkan hanya 1 jam seminggu. Jadi 1 jam seminggu itu bagi saya adalah masa yang sangat singkat untuk kita mengejar pencapaian murid kita sebab murid kita terlalu ramai di dalam sesebuah kelas. Paling kurang 37-38. Yang 40 pun ada. 40 lebih. Okey. Yang kedua adalah masalah kekurangan guru seperti guru yang telah bersara, guru yang cuti menyambungkan pelajaran. Okey, jadi di sini kita kena kejar semua pelajar kita sepatutnya bagi subjek tasmek ataupun subjek Al-Quran diperlukan 2 orang guru di dalam sebuah kelas. Jadi kalau seorang guru, nisbah murid dengan pelajar, murid dengan guru itu terlalu besar. Jadi guru itu tidak boleh nak menampung untuk mengejar pencapaian murid di dalam bacaan Al-Quran. Contohnya seorang guru perlu menampung seramai 35 orang pelajar mendengar bacaan Al-Quran. Jadi waktu singkat, pelajar ramai, jadi di sini terdapat keciciran. Okey. Yang seterusnya adalah kehadiran pelajar, iaitu masalah ponting sekolah, buta huruf. Okey. Masalah ponting sekolah ini juga adalah punca antara permasalahan dalam penguasaan bacaan Al-Quran di kalangan murid. Sebab waktu yang diperuntukkan sangat singkat, nisbah guru dengan pelajar terlalu besar. Jadi kalau pelajar sering tak datang sekolah sampai sebulan tak datang sekolah walaupun dikeluarkan surat amaran, jadi untuk kita kejar pencapaian murid dalam pembacaan Al-Quran itu agak mencabar. Okey, bagi isu buta huruf pula, yang ni kalau pelajar itu konsisten datang ke sekolah, ini tidak menjadi masalah yang besar lah. Kita masih boleh atasi. Yang penting pelajar itu konsisten datang sekolah. Okey, yang keseterusnya adalah faktor luaran seperti faktor ekonomi, keluarga seperti yang tidak dapat hantar anak-anak ke sekolah, yang tidak dapat mengajar anak-anak ke sekolah, dan ibu bapa yang mementingkan pencapaian akademik berbanding penguasaan bacaan Al-Quran, di mana di rumah tiada kelas-kelas tambahan seperti bacaan Al-Quran bersama ibu bapa, tiada bacaan Al-Quran bersama guru di surau ataupun guru di masjid pun tiada melibatkan diri di kelas kafah Al-Quran, di sekolah agama pun tiada. Ini menyebabkan penguasaan pembacaan Al-Quran di kalangan murid kita terlalu lemah. Dan tidak lupa juga dengan kurang dari dorongan daripada ibu bapa. Okey.
Okey, so jadi kita teruskan dengan jalan penyelesaian. Di sini saya listkan, saya senaraikan dalam 6 jalan penyelesaian, iaitu yang pertama sekali mempertingkatkan lagi kemahiran guru-guru dengan latihan dan bangkit kursus penyebaran Al-Quran ataupun program celik Al-Quran. Sebab di sini kita ada masalah kekurangan guru, so kita kena tingkatkan lagi kemahiran guru macam mana untuk kita kendalikan dengan pelajar yang begitu ramai untuk mencapai target yang diinginkan. Yang kedua, meningkatkan kesedaran ibu bapa dan murid terhadap Al-Quran, iaitu dengan mengadakan kem celik Al-Quran ataupun program pemuafakatan ibu bapa dan guru, iaitu dalam program celik Al-Quran. Yang ketiga, meningkatkan komitmen pemimpin, sekolah dan guru, iaitu membina instrumen pemantauan dan penilaian di dalam subjek tasmek. Yang keempat, memurnikan lagi pengajaran tasmek. Yang kelima, program mentor-mentee. Okey, yang ni memang sering dijalankan di sekolah, tapi kadang-kadang dia keberkesanannya yang kurang efektif disebabkan kekakaan masa. Sebab murid perlu menghadirkan diri di dalam kelas-kelas kelas-kelas di subjek teras. Jadi untuk kita curi masa untuk pelajar tu datang berjumpa dengan guru-guru di waktu lain adalah agak sukar. Okey, yang keenam, penambahbaikan program bina insan khususnya kemahiran tilawah. Okey, dan di sini ada kaedah penyelesaian dia yang saya catatkan, iaitu dengan yang pertama sekali dengan mengkaji tahap penguasaan Iqra dalam kalangan murid kita. Yang kedua, mengkaji tahap penguasaan huruf hijaiyah. Disebabkan di sini ada pelajar yang buta huruf, kita minta dia jadi celik huruf lah, mengenal huruf hijaiyah. Okey, yang ketiga, mengkaji punca utama kegagalan murid dalam penguasaan Iqra. Okey, kita fikir apa masalah utama dia, adakah masalah ekonomi, adakah masalah kurang dorongan daripada ibu bapa, adakah kurang masalah bantuan ataupun apa-apa sekalipun. Okay, dan yang keempat sekali, menggunakan kaedah murid turus sebagai pembantu guru. Okey, jadi kaedah penyelesaian ini sering digunakan di sekolah bagi membantu guru yang contohnya yang kekurangan guru, seperti seorang guru perlu mendengar mentasmek pelajar seramai 40 orang. So kita minta pelajar-pelajar turus yang telah khatam Al-Quran itu membantu kita untuk melaksanakan bacaan Al-Quran bersama-sama dengan murid. Okey, jadi pelajar-pelajar yang dah khatam ni selalunya bacaan mereka agak baik, agak lancar. So jadi di sinilah kaedah penyelesaian. Okey, sampai itu saja. Terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Wan Hasmah Laili binti Wan Hamad kerana membimbing kami dalam subjek pentafsiran di dalam pendidikan Islam. Okey, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamdan bin Abdullah, pelajar di PPP semester 2. Nama pensyarah saya ialah Wan Hasmah Laili binti Wan Hamad. Tajuk pembentangan saya pada hari ini adalah isu pentafsiran dalam pendidikan Islam. Okey, kita pergi pada slide yang pertama. Pengenalan. Sistem pentafsiran di Malaysia telah berkembang berikutan maklum balas daripada pelbagai pihak yang berkepentingan, seperti daripada guru, murid, ibu bapa, majikan dan masyarakat. Terusnya, setiap orang Muslim wajib tahu perkara yang berkaitan dengan fardu ain. Dan jika di sekolah, murid-murid akan belajar tentang pelajaran pendidikan Islam, sama ada di sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Semua akan belajar pendidikan Islam untuk orang yang beragama Muslim, untuk orang yang beragama Islam sahaja. Okey, seterusnya, kaedah pengajaran dan pembelajaran
PNP yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah model yang terbaik yang perlu dicontohi. Okey, kalau kita nak tahu ataupun nak ikut kaedah pengajaran yang terbaik, kita mesti menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai role model kita dalam bidang pendidikan. Kerana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah seorang kekasih Allah yang diutuskan oleh Allah untuk umat manusia. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada isu tentang kekasiran ini. Saya telah memilih isu yang berkaitan dengan tahap penguasaan bacaan Al-Quran. Sebab apa saya memilih tajuk ini? Saya memilih tajuk ini kerana sekarang ini kita lihat ramai murid-murid sekolah yang masih lagi yang tidak tahu membaca Al-Quran dan ada yang baca dengan hukum tajwid yang salah. Okey, kita lihat kepada maksud Al-Quran secara umum. Al-Quran ialah mukjizat yang teragung yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara bahasa ansur untuk menyempurnakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, terdapat sebahagian guru yang kurang tahu perkara yang berkaitan dengan kemahiran tajwid dan bacaan Al-Quran yang betul. Okey, kalau kita lihat sekarang ini, ada juga terdapat sebahagian guru yang kurang mahir membaca Al-Quran, mengikut tajwid yang betul dan fasih. Ini merupakan satu kelemahan kepada guru terbabit yang mengajar pendidikan Islam. Okey, seterusnya, guru pendidikan Islam mendapat bimbingan dan belajar Al-Quran daripada orang yang tiada ilmu dan tauliah. Okey, kita lihat pula, jika guru pendidikan Islam tadi pergi belajar dengan orang yang tiada ilmu, yang tidak mahir tentang ilmu Al-Quran ataupun yang tak ada tauliah tentang bidang Al-Quran, ia akan membawa ajaran yang salah. Dan jika guru pendidikan Islam tadi pergi ke sekolah, dia akan mengajar tentang hukum tajwid yang salah ataupun yang tidak betul dengan yang sepatutnya diajar oleh mengikut aturan yang betul. Okey, seterusnya, kurangnya ditekankan ilmu yang berkaitan tajwid semasa membaca dan mempelajari Al-Quran. Kebanyakan kita lihat guru-guru ataupun murid-murid membaca Al-Quran tidak mengikut tajwid yang betul. Kadang membaca tanpa tahu panjang pendek hukum mat, tanwin dan sebagainya. Ini merupakan satu kesalahan yang besar kepada orang yang membaca Al-Quran. Ini bertepatan dengan turunnya surah Al-Muzammil yang berkaitan dengan membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Warattilil Qur'ana tartila, yang bermaksud dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Surah Al-Muzammil ayat 4. Sadaqallahul Azim. Surah ini menceritakan tentang pentingnya kita membaca. Ayat ini membicarakan tentang pentingnya kita membaca Al-Quran secara tartil dan betul. Okey, seterusnya, kenapa hal ini berlaku, isu ini berlaku di sekolah? Saya lihat kebanyakan isu ini berlaku kerana tiada masa khas untuk belajar ilmu tajwid di sekolah kerana tidak disediakan. Kerana yang mana saya telah belajar,
yang mana setelah mengajar sekarang ini, ilmu tajwid ini digabung jadikan dengan masa tilawah Al-Quran. Jadi 3 masa. 1 masa untuk tajwid, 2 masa untuk belajar Al-Quran ataupun mengaji Al-Quran. Ini bergantung atau tajwid ini bergantung kepada guru pendidikan Islam itu sendiri. Jika dia nak mengajar tajwid, dia akan ajar 1 masa tadi. Ataupun jika dia tak nak mengajar, itu terpulang kepada dirinya sendiri. Okey, seterusnya bahagian ibu bapa yang lebih ada sebahagian ibu bapa yang lebih mementingkan pencapaian akademik berbanding ilmu agama, khususnya ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Kita lihat sekarang ini, ada ibu bapa yang lebih mementingkan pencapaian akademik untuk mendapat kelulusan yang cemerlang dalam perperiksaan. Dan untuk mendapat kelulusan dalam perperiksaan dan untuk mendapat bilangan A yang banyak, berbanding menekankan kepada pembacaan Al-Quran yang betul kepada anak-anak mereka. Ada juga segelintir murid-murid yang masih kurang mengenal huruf walaupun telah masuki sekolah menengah. Ini merupakan satu kerugian kepada ibu ayah mereka. Sepatutnya sekolah menengah itu sudah khatam Al-Quran. Okey, seterusnya, ibu bapa ada yang kurang cakna membudayakan Al-Quran masa di rumah. Okey, hal ini kita dapat lihat sekarang ini musim PKP. Kebanyakan murid-murid berada di rumah kerana tidak benarkan pergi ke sekolah. Jadi banyak masa berada di rumah bersama ibu ayah. Jadi bukan semua ibu bapa yang menggunakan masa tadi untuk mengajar ataupun menggunakan masa tadi untuk mengajar dan melihat anak mereka ataupun menyuruh anak mereka membaca Al-Quran. Ini merupakan satu kerugian kerana membaca Al-Quran ini mendapat pahala yang banyak. Satu huruf bersamaan kerana satu huruf sama dengan 30 pahala. InsyaAllah. Jika dia membaca dengan betul dan bertajwid. Okey. Kita lihat pula cara untuk menyelesaikan isu yang berkaitan dengan tidak pandai mengaji atau tidak pandai membaca Al-Quran ini. Okey, yang pertama, semua pihak perlu melakukan perubahan diri untuk mengubah keadaan ini. Jadi, pihak guru sendiri perlu berubah untuk menjadi lebih baik dan mahir dalam bidang Al-Quran, dan daripada pihak ibu bapa juga perlu menjaga ataupun perlu mengkhususkan masa untuk mengajar Al-Quran kepada anak-anak mereka tanpa mengkhususkan kepada guru sahaja untuk mengajar Al-Quran. Okey, yang seterusnya, cara penyelesaian yang seterusnya, berusaha mengenali Al-Quran secara syumul, iaitu secara menyeluruh dan mengetahui kepentingan Al-Quran. Okay. Sepatutnya murid-murid ataupun guru-guru perlu mengenali Al-Quran secara menyeluruh agar mereka lebih suka untuk membaca Al-Quran dan mentadabbur Al-Quran dan mengetahui bahawa pentingnya membaca Al-Quran. Terusnya, guru perlu mencari guru yang bertauliah ataupun yang mahir dalam bidang tajwid Al-Quran agar mereka dapat membaca dengan betul dan tiada ragu-ragu semasa membaca Al-Quran. Dan guru tadi dapat membimbing pula orang lain, dapat membimbing pula murid-murid mereka semasa berada di sekolah. Terusnya, digalakkan memberi hadiah kepada murid yang telah khatam
di sekolah ataupun di rumah. Cara ini dapat menggalakkan ataupun dapat memberi motivasi kepada murid supaya dapat selalu membaca Al-Quran di rumah ataupun di sekolah. Khususnya memberi galakan ataupun motivasi daripada ibu bapanya untuk anak-anak supaya dekat dengan Al-Quran bermula semasa kecil. Dan ibu bapa perlu memberi motivasi kepada anak-anak mereka supaya mencintai Al-Quran bermula daripada kecil lagi, agar apabila anak-anak sudah dewasa ataupun remaja, anak-anak itu akan berasa tidak sedap ataupun tidak seronok jika tidak membaca Al-Quran walaupun satu hari, kerana telah bermula daripada kecil lagi. Okey, seterusnya, antara matlamat pendidikan negara adalah menjurus ke arah mewujudkan generasi berakhlak mulia seperti yang telah dinyatakan dengan jelas di dalam falsafah pendidikan kebangsaan FPK dan juga falsafah pendidikan guru FPG. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah dalam Al-Quran yang bermaksud, dan sesungguhnya kamu, yakni Muhammad, Nabi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar memiliki akhlak yang agung. Okey, seterusnya isu yang kedua ialah guru kurang menjiwai peranan sebagai seorang murabbi. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan murabbi? Murabbi ini berasal daripada kalimah murabba, daripada wazan bahasa Arab yang berbunyi rabba yurabbi tarbiyah, yang bermaksud pendidik. Tanggungjawab membentuk generasi berakhlak mulia adalah satu amanah yang perlu dilaksanakan oleh para pendidik. Peranan guru mendidik hanya di sekolah atau kelas sahaja. Kebanyakan kalau kita lihat sekarang ini, guru-guru hanya mengajar ataupun mendidik mereka di sekolah sahaja. Dan apabila balik ke rumah, mereka tidak menghiraukan apa yang berlaku di sekeliling rumah mereka. Contohnya, jiran-jiran mereka yang terdekat. Terusnya, guru akademik sepatutnya tidak menyerahkan tugas mendidik murid kepada guru pendidikan Islam sahaja. Sepatutnya ia perlu bergabung ataupun perlu menegur jika ada kesalahan kepada anak-anak murid mereka. Ini perlukan kerjasama yang mantap daripada guru akademik dan guru pendidikan Islam. Okey, selain itu juga guru itu sendiri juga perlu memperbaiki diri sendiri dengan mempunyai akhlak yang mulia, mana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Yang bermaksudnya, dan sesungguhnya engkau, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempunyai akhlak yang tinggi, iaitu akhlak yang mulia. Okey, di sini saya telah senaraikan cara-cara penyelesaian isu yang berkaitan dengan guru kurang menjiwai peranan murabbi. Okey, antara isu penyelesaiannya, yang pertama, sebenarnya guru terletak kejayaan dan kegagalan pelaksanaan falsafah pendidikan kebangsaan. Maksudnya, sebenarnya
isu ini telah diletakkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, yang kedua, para guru hendaklah menjiwai peranan sebagai murabbi agar mereka dapat menyampaikan setiap ajaran agama kepada seluruh anak didik mereka. Maksudnya, sepatutnya semua guru ataupun pendidik perlu menjiwai peranan sebagai murabbi agar setiap ajaran agama tadi dapat disebar luas kepada dan dapat disampaikan kepada seluruh anak murid mereka dan dapat merubah anak murid tadi kepada yang lebih baik daripada sebelum ini. Yang ketiga, guru yang ikhlas di sekolah dapat memperbaiki alam pembelajaran murid-murid. Ini penting kerana sifat ikhlas ini adalah sifat yang tidak nampak. Guru yang ikhlas ini dia bekerja ikhlas daripada hati mereka dan ia tidak menghiraukan berapa yang akan dapat, berapa harga, berapa jumlah duit yang akan mereka dapat. Dan sifat ikhlas ini adalah sifat yang mulia kerana Allah sahaja yang mampu membalasnya. Okey, seterusnya, guru hendaklah menjadi role model kepada murid dengan menunjukkan akhlak yang mulia seperti sopan santun, menjaga kebersihan dan mementingkan masa. Okey, seterusnya, guru juga perlu menjaga keaiban guru masa berada di hadapan murid agar guru tadi akan sentiasa dihormati oleh kesemua murid-muridnya. Kerana murid-murid akan cepat mengikut tingkah laku baik ataupun buruk guru mereka. Okey, secara kesimpulannya dapat dibuat sebagaimana yang dijelaskan dalam kenyataan falsafah pendidikan negara bahawa pendidikan di sekolah adalah satu usaha yang berterusan ke arah melahirkan individu yang berpotensi dan bersepadu bagi mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek ataupun secara ringkasnya jari berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Selain itu juga diharapkan semoga kecemerlangan akhlak dan akademik akan berjalan seiring sesuai dengan perintah agama yang tercinta iaitu Islam. Ad-din al-Islam. Wallahu a'lam bis-shawab. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang isu pentaksiran dalam pendidikan Islam dengan isu-isu semasa. Saya Muhammad Syahrimi bin Syahruddin dari kelas PDPP Pendidikan Islam 3. Mari sama-sama kita tengok pengenalan. Pentaksiran merupakan satu proses dalam menilai, mengukur kebolehan murid dalam proses PDPC di dalam bilik darjah. Jadi yang pentaksiran ni, tujuan kita melakukan pentaksiran ni untuk menilai sesuatu, menilai murid tersebut dalam pemahaman dia dalam pembelajaran yang kita telah ajar. Terdapat 4 jenis pentaksiran yang dilakukan dalam bilik darjah. Yang pertamanya ialah pentaksiran tradisional,
Yang kedua, pentaksiran formatif. Yang ketiga, pentaksiran sumatif. Dan yang keempat, pentaksiran alternatif. Okey, pentaksiran tradisional ni maksudnya ialah pentaksiran yang kita lakukan dalam kelas secara tidak langsung. Dia memberi tumpuan kepada hafalan murid tu. Contohlah kalau kita masuk subjek berkaitan dengan puasa. Kita direct terus tanya kepada murid, Ahmad, apakah awak faham maksud puasa? Apakah hukum puasa? Apakah syarat-syarat wajib puasa? Itu kita lakukan secara direct, tradisional. Dia tidak memerlukan kertas apa, kita dah direct sahaja. Yang kedua ialah pentaksiran formatif. Pentaksiran formatif ni ialah satu bentuk ujian yang secara formal. Kita ada sediakan kertas, kita lakukan dalam bilik darjah. Contohnya kuis, latihan, itu mengikut format-format yang tertentu, formatif. Tujuannya sama, nak mengesan ataupun menilai pemahaman murid akan subjek yang kita telah ajar. Yang ketiga ialah pentaksiran sumatif. Pentaksiran sumatif ni selalunya pentaksiran ni kita lakukan semasa peperiksaan lah. Peperiksaan akhir tahun, peperiksaan pertengahan tahun. Ia memerlukan satu bentuk keadaan peperiksaan lah. Ada kertas, ada pensel. Jadi murid akan menjawab soalan berdasarkan ujian tersebut. Tujuannya pun yang sama, dia akan menilai pemahaman murid tentang subjek yang dia belajar. Tetapi pentaksiran ini mudahlah. Kalau kita soalan nombor 1, dia contoh dia jawab salah, jadi kita boleh tahu maksudnya dia tidak memahami atau tidak menguasai tajuk tersebut. Dan yang terakhir ialah pentaksiran alternatif. Pentaksiran alternatif ni ialah pentaksiran yang menggantikan sistem peperiksaan. Dia secara menyeluruh. Dia meliputi semua daripada kita mula mengajar sampai akhir mengajar dan tidak memerlukan kepada kertas ataupun pensel. Kita menilai dari kita tengok kemahiran membaca, kemahiran menulis, seperti PBD ataupun PBS lah. Okey. Kita pergi kepada pentaksiran alternatif. Maksud dia ialah ia merupakan pentaksiran yang baharu dan menyeluruh semasa proses PDPC. Pentaksiran ini termasuk pentaksiran berasas sekolah, PBS, dan pentaksiran bilik darjah. Saya cakaplah dia PBD ataupun PBS. Yang seterusnya, pentaksiran ini dilakukan oleh guru terhadap murid secara berterusan di dalam bilik darjah. Pentaksiran ni kita lakukan secara berterusan. Tak ada kalau macam peksa, mesti ada masa untuk pertengahan tahun, ada ujian tengah. Akhir tahun ada pentaksiran ni, bila kita masuk dalam kelas, masuk mengajar, kita boleh terus lakukan pentaksiran. Dan yang terakhir, proses ini melibatkan pengumpulan data, penilaian, analisis data murid dalam bilik darjah. Pentaksiran ini memerlukan borang yang khusus untuk menilai data, kita nak kumpul data daripada pengajaran tu, apa yang dia menguasai, apa yang tidak menguasai, kita akan catat di borang tersebut. Bagi mengenal pasti tahap pencapaian dan potensi murid, pentaksiran perlu dilakukan. Pentaksiran adalah kombinasi antara 3 proses, iaitu proses mengumpul, menginterpretasi maklumat dan membuat keputusan berdasarkan kepada hasil dari interpretasi maklumat tersebut. Kata-kata David Payne dari 2003. Dia kata pentaksiran ni perlu kita lakukan untuk menilai pencapaian dan potensi murid tersebut. Adakah dia memahami, menguasai akan sesuatu subjek ataupun tidak. Okey, dalam isu pentaksiran yang saya bawa dalam pembentangan ini, yang pertamanya lah kesediaan guru. Kesiadaan guru. Kebanyakan guru tidak bersedia dalam melaksanakan pentaksiran alternatif kerana mereka menganggap satu bebanan dalam tugas guru. Mereka tidak, pentaksiran ni ialah pentaksiran yang baharu, jadi mereka tidak betul-betul menguasai lagi dan belum bersedia untuk melakukan pentaksiran tersebut kerana dia dah biasa pentaksiran secara bertulis, periksa. Jadi dia nak mendapatkan adopt sistem yang baru memakan masa sikit.
Yang kedua, guru kurang memahami cara menilai dalam pentadsiran alternatif ini dengan perlu menyediakan borang penilaian. Dalam penilaian ini, guru memerlukan borang untuk menilai dan borang itu harus disimpan sebagai bukti penilaian yang telah kita lakukan kepada murid. Dan seterusnya, mereka masih menganggap pentadsiran secara tradisional menggunakan pensel dan kertas adalah berkesan dalam menilai murid. Guru masih menganggap pentadsiran yang lama tu, tradisional tu, merupakan pentadsiran yang berkesan. Tapi sekarang kita dah berubah, dunia dah berubah, teknologi dah berubah dan meningkat, jadi kita perlu berubah dalam sistem pentadsiran yang kita lakukan di sekolah. Jadi isu-isu tadi, cara penyelesaiannya ialah pertama, guru harus menjadikan borang pentadsiran lebih awal sebelum masuk ke kelas. Guru perlu menjadikan borang lah. Borang tersebut boleh didapati banyak dalam internet pun ada, soft copy. Jadi perlu sediakan awal-awal. Janganlah dah masuk kelas, borang tak ada. Jadi bila borang tak ada, kita tak boleh nak menilai. Kadang-kadang kita menilai, kita tanda dekat mana-mana buku nota, lepas tu benda tu hilang. Dah kita tak boleh nak menilai. Jadi kita perlu sediakan borang tu lebih awal. Yang kedua, jangan menangguh kerja yang telah diberikan. Jangan selalu menangguh kerja. Kerja hakiki kita sebagai guru, kita kena selesaikan dengan segera. Dan yang ketiga, menjadikan tugasan yang diberikan satu amanah yang besar di dalam diri kita. Kita kena anggap tugasan kita, apa yang disuruh tu merupakan satu amanah. Dalam Islam kata, seorang yang memegang amanah tu ibarat kaki kanan dia di dalam syurga dan kaki kirinya di dalam neraka. Kalau dia melakukan amanah tersebut, dia akan masuk ke syurga. Kalau dia mengabaikan amanah tersebut, dia akan masuk ke neraka. Jadi isu yang kedua yang saya bawa dalam pembentangan ialah sikap guru, attitude. Guru menghadapi masalah dan kekeliruan untuk membezakan tujuan dan matlamat sebenar. Guru masih keliru lagi. Mana yang kena nak buat, mana yang patut buat, dia masih keliru lagi sebab sistem ni masih baharu. Guru benar-benar tidak mengetahui pelbagai model, kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran dan tidak berusaha mengikut keadaan yang sesuai. Ini masih tidak faham lagi penggunaan borang yang tersebut, kaedah cara kita nak menilai murid-murid melalui PBD ataupun PBS, dan dia tidak berusaha untuk mencuba sesuatu yang baharu. Dan yang ketiga, tahap kesediaan guru untuk melaksanakan pentadsiran untuk pelajaran juga sederhana. Guru masih lagi tahap yang sederhana lagi untuk melakukan pentadsiran alternatif ini. Jadi cara penyelesaiannya ialah pertama, fokus pada kerja hakiki kita dalam melaksanakan pengajaran perubahan yang ada pada sistem pendidikan. Kita sebagai guru mesti selalu fokus. Kita nawaitu kita, niat kita mesti fokus dalam melaksanakan pengajaran, dan kita kena bersedia menghadapi perubahan, terutamanya dalam sistem pendidikan kita. Yang kedua, menjadikan diri sebagai role model terutamanya kepada anak murid dan masyarakat sekeliling. Guru ni dipandang tinggi. Jadi diri kita ni kena positif dan selalu buat baik sebab kita merupakan contoh yang terbaik, utama anak murid dan masyarakat sekeliling. Masyarakat akan pandang kita. Kalau nak tahu kerja guru, akan pandang. Dan yang ketiga, bersedia menghadapi apa jua perubahan dalam sistem pendidikan searah perubahan teknologi masa kini. Kita perlu bersedia segala perubahan yang wujud dalam sistem pendidikan. Contohnya, macam kita sekarang ni, PKP. Dulu kita boleh mengajar dalam kelas bersama murid. Tiba-tiba, benda yang kita tak pernah jangka berlaku PKP macam ni. Jadi kita menggunakan kaedah PDPR, belajar secara online, belajar daripada rumah. Jadi kita kena memerlukan teknologi untuk berkomunikasi dengan anak murid kita untuk melakukan
pengajaran, proses pengajaran dan pembelajaran itu. Jadi kita kena terimalah, kita kena belajar perubahan yang baharu ini. Dan yang ketiga, saya bawa isu ialah kekangan masa dalam bilik darjah. Tempoh masa pengajaran yang terlalu pendek sehingga guru tidak sempat menjalankan aktiviti pentadsiran. Masa mengajar dalam kelas 30 minit, 40 minit. Jadi tak sempat nak melakukan pentadsiran tersebut. Masuk dalam kelas, nak mengawal murid lagi, nak kemas apa-apa yang meja ke apa, jadi masa tu akan berlalu dengan begitu saja. Jadi guru tidak sempat untuk melakukan pentadsiran. Yang kedua, pengagihan jadual guru yang dilaksanakan di sekolah didapati kurang berkesan kerana terdapat guru yang mengajar dan dengan masa yang banyak dan padat dalam seminggu. Guru sebab kekurangan guru, terpaksalah guru yang optionnya sikit mesti mengajar lebih masa. Jadi bila dah masa dah banyak, jadi guru pun masa akan padat dan tidak sempatlah untuk melakukan pentadsiran di dalam bilik darjah. Dan yang ketiga, aktiviti sampingan sekolah juga mengganggu masa pengajaran guru. Kalau sekolah ni macam-macam aktiviti, ada bulan bahasa, ada sukan, ada mesyuarat PIBG. Jadi guru yang terlibat, guru yang sama aktiviti tersebut. Jadi guru tidak sempat untuk mengurus apa yang tugas hakiki mereka. Jadi mengabaikanlah pentadsiran ini untuk dilakukan di dalam bilik darjah. Jadi cara penyelesaiannya ialah pertama, belajar mengurus masa dengan baik dan teratur. Kita sebagai guru ni kena guna masa sebaik mungkin. Ada masa lapang, kita buat kerja kita. Tak perlulah nak berbual ke, nak tengok cerita ke apa. Tak perlu. Tugas kita datang sekolah, ada masa lapang, masuk kelas, masa lapang kita tanda buku, buat pentadsiran, buat penilaian kepada murid. Yang kedua, menilai murid di luar bilik darjah. Kalau kita menggunakan kaedah teknologi sekarang, kita boleh nilai. Ada WhatsApp, ada Google Meet, kita boleh nilai murid tersebut di luar bilik darjah, di rumah. Contoh, hari ini kita nak kita mesej dia, Ustaz nak nilai siapa-siapa, kita gunalah teknologi yang ada. Kita tak perlu tumpukan penilaian tersebut di dalam bilik darjah sahaja. Dan yang ketiga, menggunakan pelbagai kaedah dalam menilai murid. Kita kena menggunakan pelbagai kaedah. Jangan kita fokus kepada satu kaedah saja, macam-macam kaedah. Macam tadilah penggunaan teknologi. Kita nilai di rumah. Kalau ada masa lapang, kita panggil murid itu untuk menilai berkaitan dengan pentadsiran ini. Jadi setakat itu saja pembentangan saya berkaitan isu-isu yang terdapat dalam pentadsiran pendidikan Islam. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.